Bismillahirrahmanirrahim. Dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah para ajaran para rasul tidak didengar lagi. Tanda-tanda ajaran Allah Subhanahu wa taala telah disia-siakan ialah ketika berleluasanya kesesatan. Tidak kira sama ada oleh penduduk Mekah, di mana di atas buminya didirikan Kaabah, juga wilayah Rom, tempat berkembangnya agama Kristian. Di Parsi pula terdapat penganut agama Majusi, penyembah api, dan penganut ajaran Mazdak. Mazdak ni ialah agama yang menghalalkan semua. Tak ada haram pada dia. Termasuklah bukan saja makanan halal belaka, termasuklah pergaulan lelaki dan perempuan, tak ada nikah. Halal belaka. Ini Mazdak. Kafir teruk. Begitu juga di daerah lain di seluruh pelosok dunia. Semuanya berada di dalam kesesatan. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul dilupakan. Sama ada kalangan penganut agama Yahudi dan Kristian yang dianggap sebagai ahli kitab, tak ikut ajaran Rasul. Ulama-ulama yang berpegang dengan agama tak boleh hidup di tengah masyarakat, bersembunyi di tempat-tempat yang jauh. Duduk di bukit buka gunung ganang. Duduk di pula-pula. Bukan tapa. Ada orang pula kata ulama ni tapa nak cari lebih. Bukan tapa, beruzlah. Membawa agama kerana masyarakat jadi rosak. Nak mengajar agama tak ada orang. Tak ada orang. Kalau bercakap agama kena bunuh. Nak lawan tak orang. Tak mampu nak lawan, tidak ada pengikut. Maka ulama-ulama ahli kitab beruzlah, mengasingkan diri. Agama Yahudi diseleweng, agama Kristian diseleweng, jadi sesat. Apalagi agama-agama menyembah berhala, lagi teruk. Orang Arab di Mekah bunuh anak puang sebab nak perang. Anak lelaki dia boleh perang, boleh merampok. Anak puang susah je. Kalau boleh anak puang gali lubang kambuh. Teruk pada binatang. Binatang sayang ke anak. Manusia lebih pada binatang lagi. Di Parsi penyembah api. Ajaran Mazdak. Mazdak ni adalah adik-beradik komunis. Komunis tak ada Tuhan. Tak ada kahwin, tak ada apa itu ajaran komunis. Komunis ni anak daripada ajaran Mazdak. Merosakkan manusia. Antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah itu ialah satu penduduk semenanjung Tan Arab. Penduduk semenanjung Tan Arab. Dahulunya sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tetapi setelah berlalu masa yang lama, mereka menjadi sesat, lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji di Mekah tiap-tiap tahun, tapi sembah tokong. Ni jangan berasa pelik lah. Di Mekah sebab berhala, Kaabah didirikan Nabi Ibrahim. Pergi Mekah buat haji, lepas tu sembah tokong. Yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu haji, tetapi mereka melupai agama tauhid, agama mengesahkan Tuhan yang sebenarnya, menyebabkan mereka mengadakan berhala-berhala yang banyak di tanah Arab. Tidak sekadar di rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat yang tertentu, tetapi juga di rumah-rumah kediaman.
Di sana terdapat banyak berhala-berhala yang dikenal di kalangan mereka. Berhala ni banyak, bukan saja di rumah-rumah ibadat, termasuk dalam Kaabah ada berhala. Rumah-rumah ibadat, di rumah sendiri pun ada berhala juga. Ada tokong. Di sana ada berhala-berhala yang terkenal. Di antaranya Manat. Manat ni nama berhala. Boleh orang Melayu pun nama anak Abdul Manaf. Teruk tak tahu kala. Tak ada nama Tuhan Manaf, tak ada. Dalam 99 nama ada tak nama Manaf? Tak ada. Ni nama tokong. Oleh kerana salah seorang toknya Nabi Abdul Manaf. Itu zaman jahiliah. Ubuh nama Abdul Manaf sebab toknya Nabi. Ini zaman jahiliah. Jangan ubuh nama. Kalau ada nama tu tukar, pergi pejabat pendaftaran minta tukar nama. Ini nama yang tak betul, nama jahiliah. Hak lepas dah tu nak buat mana? Maaflah sebab tak reti nak buat macam mana, tak tahu kala. Yang paling lama di antara berhala-berhala mereka, berhala ini terletak di pantai Laut Merah. Mereka memuja berhala ini, menyembelih korban di kelilingnya dan memberi hadiah kepadanya. Berhala ini paling dihormati di kalangan kaum Aus dan Khazraj. Sehingga kan mereka mencukur kepala untuk bertahalul haji di sisinya. Lepas pergi Mekah, cukur kepala depan tokong. Sembelih korban, beri hadiah ke tokong tu, Manah ni. Padahal tak makan kedara. Dia makan di semut, makan di burung. Bodoh. Berhala tu uduh pada dia. Uduh pada dia. Dia sembah Tuhan hak uduh pada dia. Dia pahak tokong lawa, tak lawa. Macam-macam mata bulat, perut buci, hak let ni ada. Dia sembah. Molek dia pula. Dia sembah. Al-Lata ni berhala juga. Berhala ini terletak di Taif. Ianya dijaga oleh Bani Saqif. Orang-orang Quraisy dan kabilah Arab yang lain sangat memuliakan berhala ini. Apabila tentera Islam selesai menawan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Abu Sufyan diperintah menghancurkan berhala ini dengan ditugaskan seorang. Al-Lat duduk di Taif. Al-Uzza, berhala ini terletak di jalan menuju ke Iraq. Ia paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka selalu menziarahinya kerana menyembelih korban, menamakan anak-anak dengan namanya, bahkan bersumpah dengannya. Bersumpah, Wallat, Wal-Uzza, bersumpah. Dan menyebutnya ketika mereka mengerjakan tawaf di Mekah, di Kaabah. Tawaf sebut berhala. Berhala ini dijaga oleh Bani Sulaim. Ketika Mekah ditawan oleh tentera Islam, Rasulullah SAW memerintah Khalid bin Al-Walid meroboh dan menghancurkannya. Dengan megahnya Khalid bin Al-Walid berkata, "Hai berhala Uzza, kapilah kamu, tiada suci bagimu. Sesungguhnya aku melihat Allah menghinamu." Disebut dalam hadis yang terkenal, bila Khalid bin Walid dia pecah berhala Al-Uzza ni, Khalid balik. Nabi tanya, mau pecah dah? Pecah dah. Dak lagi. Dia mula Nabi. Dak lagi. Nabi mau pergi semula. Khalid pun pergi tengok. Orang puang besar, huduh, hitam legang, mata tajam, rambut gasing, mengamuk. Rupanya iblis dia. Lalu Khalid pun cabut pedang, tetok dengan pedang, bunuh balik. Nabi kata, habis dah? Habis sungguh. Nabi kata, ya. Tu. Sampai begitu, ada syaitan-syaitan pula bersama dengan berhala-berhala ni. Mereka juga menganggap ketiga-tiga berhala itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Berhala ni anak-anak perempuan Tuhan. Manat, Al-Lat, Al-Uzza, anak perempuan Tuhan. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala telah menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya. Mereka tambah anak puang, Tuhan ada anak puang. Pelik dan pembau ni. Anak puang mereka beci. Hak beci ni beri ke Tuhan. Firman Allah Ta'ala,
Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka id'an qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Artinya Suratul Najm ayat 19-23. Apakah patut kamu hai orang-orang musyrikin menganggap Allat, Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemuka, yang paling terkemudian? Apakah patut untuk kamu anak lelaki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu tidak lain malaikat nama-nama yang kamu dan bapa-bapa kamu sebut yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya untuk menyembah. Mereka hanya menuruti sangkaan dan menurut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, diwahyukan ayat-ayat ini. Mendedahkan bahawa Allat, Al-Uzza yang mereka sembah itu adalah bohong. Reka-reka saja. Dan menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Mereka kata berhala ni puang, mereka tak ambuh puang. Mereka puja Tuhan, hak mereka tak ambuh beri ke Tuhan. Itu pelawak, bohong dan bodoh. Di samping itu banyak lagi berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka, dan mereka memberi berbagai-bagai nama kepada berhala-berhala itu. Mereka kadang-kadang tidaklah beriman secara mendalam kepada berhala-berhala itu. Ada pula yang melampau sehingga menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ada juga di kalangan mereka yang menjadikannya sebagai perantaraan seperti yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka kata kami percaya juga ke Allah Ta'ala. Cuma berhala ni tukang sapa ke Allah Ta'ala. Bodoh juga. Suruh batu sapa ke Allah Ta'ala. Tak dia sendiri. Allah Ta'ala menyebut, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surah Az-Zumar ayat 3. Mereka berkata kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami tak sembah berhala. Berhala tu nak suruh sapa ke Tuhan. Apa dok ke Tuhan selalu? Ni bodoh juga ni pun. Kadang-kadang pula mereka secara nyata menjadikan berhala itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahawa Allah itu lebih tinggi, seperti dinyatakan oleh mereka di dalam talbiyah ketika mengerjakan haji. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, tapi sebut berhala. Sebut dalam talbiyah. Ini talbiyah ni. Talbiyah orang kafir. Maksud jangan baca ni, Mekah baca ni pula. Apa talbiyah dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyah dia masa pergi Mekah. Apa makna? Ya wahai Tuhan, ya tiada sekutu bagimu, malaikat sekutu untukmu. Ada sekutu pada. Sekutu untukmu. Engkau memilikinya dan dia tidak memiliki engkau wahai Tuhan. Dia ngaku bodoh pada. Ini dia. Ini talbiyah orang kafir zaman jahiliyah. Kadang-kadang pula mereka mengingkari berhala itu dan menghinanya apabila hajat mereka tidak berhasil dan balak tidak tertolong. Boleh minta tolong berhala, nega rugi ambil berhala handai letak. Ni. Marah selalu. Pecah berhala pula. Tu. Sebut Rasul Kaisar, dia buat berhala dengan wah kema. Picik-picik wah kema, buat tak kau, patut sembah. Lepas sembah ambil makan pula. Tu lagi teruk. Begitulah pegangan sebahagian besar penduduk semenanjung tanah Arab. Kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa sebenarnya mereka itu sesat dan tidak mempunyai pegangan yang tetap dan benar. Di samping itu,
ada juga di kalangan mereka orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak pahaman keberhalaan seperti Zaid bin Nufail, Umayyah Abi Salt, Qis bin Sa'idah dan lain-lain. Ini di antara tokoh-tokoh Arab yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, percaya pada Tuhan. Walaupun mereka tak bertemu dengan Nabi SAW, ada yang mati tak sepak dengan Nabi. Ada di antaranya yang sepak dengan Nabi. Waraqah bin Nawfal sepak dengan Nabi. Zaid bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Qis bin Sa'idah dan lain-lain. Zaid bin Nufail pernah berkata, yaitu azaltu Lat wal Uzza jami'an kadzalika yaf'alu ar-rajulu as-saburu falal Uzza adinu wa labnataiha wala sanama bani amrin azuru walakin a'budu ar-rahman rabbi yaghfir dhanbi rabbul ghafuru. Ni dia bersyair saja. Aku tinggalkan Allah dan Uzza, semuanya demikianlah dilakukan oleh lelaki yang sabar, maka tidak berhalung Uzza dan kedua anaknya menjadi agamaku, dan aku tidak sekali-kali menziarahi berhala Bani Amr, tetapi aku menyembah Tuhan yang Maha Pengasih agar dosaku diampun oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Di mana Zaid bin Nufail ni tak sempat dengan Nabi, tapi anak dia Sa'id bin Zaid jadi sahabat Nabi, salah seorang sahabat 10 yang masuk syurga. Daripada kibar sahabat, orang yang awal masuk Islam, iaitu adik ipar Sayyidina Umar. Adik ipar Sayyidina Umar kahwin dengan Fatimah bintul Khattab, adik Sayyidina Umar, dan menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam. Iaitu Sa'id bin Zaid bin Nufail. Ini anak dia jadi sahabat Nabi, dia tak sepak dengan Nabi. Dia mati dulu. Ada juga di kalangan mereka yang hidup semasa kedatangan Islam tetapi tidak memeluk Islam. Ini punah juga. Ada kalangan mereka sepak dengan Nabi, tak masuk Islam. Tuhan tak beri hidayah, tak jadi apa juga. Percaya ke Tuhan tapi tak mau masuk Islam. Macam golongan ahli kitab lah. Percaya ke Nabi Muhammad, tak mau masuk Islam. Ada juga. Ada orang alim, tak mau ikut Islam. Ada juga. Ini kita kena sedar. Di sini ihdinas siratal mustaqim. Kita kena sebut. Ada juga di kalangan mereka yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan dinyamin masuk syurga, iaitu Waraqah bin Nawfal dan Qis bin Sa'idah. Ada yang Nabi puji dan Nabi kata duduk dalam syurga. Di antaranya Qis bin Sa'idah al-Ayadi. Qis bin Sa'idah ni Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ada tak mau dengar Qis bin Sa'idah kata apa? Lalu diceritakan di masa Suq Uqad. Suq Uqad ni tempat orang Arab berpesta. Qis bin Sa'idah terkenal dengan seorang ahli pidato, ahli syarahan yang terkenal. Di antara ucapannya dia berucap pada orang, ayuhan nas man ashamat wa man ashamat wa kullu ma huwa atina at, hingga akhir ucapan dia. Ucapan yang bersajuk, man ashamat, barang siapa yang hidup mesti mati. Wa man matafat, barang siapa yang mati habis. Wa kullu ma huwa atina at, perkara yang datang mesti berlaku, itulah hari kiamat. Hari kiamat menunjukkan Tuhan beri hidayah pada dia walaupun tak bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi sebut sahabat dia, aku tengok dia duduk dalam syurga, kata Nabi. Dalam syurga. Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni ialah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga beriman kepada Allah. Dia baca kitab Injil, dia baca kitab Taurah, dia baca. Dia tahu agama-agama dan dia beriman kepada Allah. Bila Nabi terima wahyi daripada Allah Ta'ala di Gua Hira, terima ayat Iqra,
2, 3, 4 ayat itu, Nabi balik rumah dalam keadaan demam. Tak tahu apa. Orang kata dia jadi rasul. Tak tahu apa, demam. Khadijah kata, jangan bimbang, Allah Ta'ala tidak mensia-siakanmu. Allah Ta'ala tidak mengapa-ngapakanmu. Maka Khadijah menjadi orang yang pertama beriman. Belum pada orang lain. Kemudian Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Tanya Waraqah bin Naufal, apa yang berlaku pada suami dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami dia pergi ke Hira, mari orang, peluk dia, baca ayat-ayat ke dia. Lalu Waraqah kata, itu malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Suamimu jadi rasul. Jadi rasul, kata Waraqah. Kemudian Waraqah buta, dia dah buta. Dia tawaf dengan Kaabah. Terus kempuk dengan Nabi. Tanya Nabi. Nabi apa cerita? Dia kata ke Nabi, wahai Muhammad, mu akan dihalau. Akan dihalau daripada Mekah ni. Kata Nabi, adakah aku akan dihalau? Aku tak buat jahat. Tak buat zalim pada orang. Tak buat nyanyi ke orang. Dihalau aku. Kata Waraqah, ya, mu akan dihalau. Itulah dia adat orang jadi rasul. Adat jadi rasul begitulah. Sekiranya aku dipanjangkan umur, kata Waraqah, aku akan bersama denganmu kalau aku panjang umur. Aku bersama denganmu. Dan Waraqah mati. Lepas pada itu, tak sempat dengan Nabi. Dan Nabi cerita pada sahabat-sahabat dia, aku bermimpi tengok Waraqah duduk dalam syurga. Waraqah bin Naufal. Ini termasuk di kalangan orang-orang yang dapat hidayah daripada Allah. Yang dapat hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-Nya. Di sinilah kita disuruh sebut ihdinas siratal mustaqim. Ada orang juga tahu Allah Ta'ala tapi tak ikut Nabi. Hanya mereka yang dapat hidayah saja. Wallahu a'lam.